Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Peningkatan masalah kesihatan mental terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di negara ini dilihat berada pada tahap membimbangkan apabila banyak kes berkaitan penyakit itu dilaporkan kebelakangan ini. Menurut Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS, pada tahun 2017 mendedahkan 1 daripada 5 remaja berasa tertekan dan 10.1% pernah melakukan cubaan untuk membunuh diri. Baiklah, berdasarkan petikan artikel di atas, para penonton pasti sudah tahu akan matlamat forum pada kali ini. Pada pagi yang indah ini, sedang berlangsungnya forum ilmiah yang bertajuk Kemurungan di kalangan generasi muda. Bagi mengupas isu kemurungan pada hari ini, saya mengundang 2 orang panel yang merupakan pakar dalam bidang kesihatan mental. Pertama, nampak sungguh ceria dan berseri bersama kita ialah saudari Nur Aina Syahirah binti Suhaimi. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara. Syukur Alhamdulillah saya berada dalam keadaan sehat dan gembira kerana dijemput hadir bersama-sama dalam menjayakan forum ilmiah pada pagi ini. Seterusnya, orang cantik lagi manis yang berada bersama-sama kita pada pagi ini merupakan seorang pakar dalam bidang kaunseling adalah saudari Adibah Khalijah binti Muhammad Zaki, panel kedua kita. Apa khabar saudari Adibah? Khabar baik saudara moderator. Terima kasih juga kerana sudi mengundang kami berdua bagi menjayakan forum ini. Sebelum kita teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Muhammad Faris Hazwan bin Ridauddin dan saya akan menjadi moderator dalam sesi forum pada kali ini. Baiklah sidang penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Umum kita mengetahui bahawa kemurungan adalah sebuah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti seharian. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Menurut sebuah kajian, golongan muda yang berusia 16 tahun ke atas adalah golongan yang teruk terkesan dengan masalah kesihatan mental atau kemurungan ini. Oleh yang demikian, saya menjemput panel pertama kita iaitu Saudari Aina bagi mengupas apakah punca-punca yang mendorong seseorang remaja mendapat kemurungan. Silakan Aina. Terima kasih saudara moderator yang tidak kurang petah bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Depresi atau kemurungan akan menjadi penyakit kesihatan mental utama dialami oleh rakyat Malaysia menjelang 2022, iaitu apabila 2.3% golongan dewasa mengalami kemurungan dan 7.9% kanak-kanak berusia antara 5 hingga 15 tahun berdepan dengan masalah kesihatan mental. Hal ini berlaku biasanya apabila seseorang mendapati sukar untuk menguruskan masalah yang mereka hadapi di tempat kerja dan tidak mampu mengendalikan stres mereka. Keadaan akan menjadi lebih sukar apabila individu itu berdepan dengan masalah yang berpunca daripada anggota keluarga mereka sendiri dan tidak mendapat sokongan emosi. Menurut pakar psikoterapi dan kaunseling, Dr. Maryam Omar Din berkata, kebanyakan masalah kesihatan mental yang semakin serius adalah berpunca dari rumah. Pernyataan ini juga lebih kurang sama dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Kluster Psikometrik Universiti Malaya UM iaitu Dr. Haris Shah Abdul Hamid bahawa keluarga antara punca utama yang boleh menyebabkan berlakunya tekanan kepada diri seseorang remaja. Dengan kata lain, masalah keluarga merupakan satu masalah yang serius
dan boleh menjejaskan kesihatan mental remaja. Sebagai contoh, keadaan ibu bapa yang sering bergaduh sehingga berlakunya aksi pukul-memukul sesama sendiri akan menyebabkan anak-anak mereka berasa tertekan dan trauma sehingga menyumbang kepada masalah kemurungan. Hal ini berlaku akibat anak-anak tidak dapat menghadapi masalah keretakan rumah tangga ibu bapa mereka bagai retak menanti belah. Oleh itu, anak-anak memendam perasaan lalu mengalami tekanan jiwa sehingga sampai satu tahap tekanan ini memberi impak negatif pada diri remaja tersebut. Anak-anak akan cuba melepaskan diri daripada masalah keluarga tersebut dengan cara mereka tersendiri, iaitu melarikan diri dari rumah. Malah, cubaan bunuh diri juga menjadi pilihan utama mereka bagi menamatkan masalah keluarga yang dialami. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Aina di atas perkongsian yang penuh ilmiah itu tadi. Begitu padat ya penjelasan yang Aina kupaskan sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, generasi muda pada hari ini merupakan generasi yang banyak terlibat dengan pergaulan rakan sebaya yang tidak ada batasnya. Banyak mendorong generasi muda kepada unsur-unsur negatif seperti melakukan buli, seterusnya memberi tekanan emosi kepada mangsa-mangsa buli. Baiklah, untuk pengisian seterusnya, saya menjemput Adibah bagi menjelaskan lagi apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang remaja mendapat kemurungan. Silakan Adibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara moderator kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan yang menarik ini. Antara punca atau sebab yang menyebabkan ramai dalam kalangan remaja mengalami masalah kemurungan ialah kerana kes buli yang dilakukan oleh rakan sebaya sendiri. Rakan sebaya di sini adalah mereka yang lebih kurang umurnya dengan mangsa dan mempunyai pengalaman dan minat yang sama. Mereka boleh jadi rakan sekolah, rakan yang tinggal di kawasan kejiran lain dan rakan di kelas tuition. Rakan sebaya ini dapat memberi pengaruh yang negatif kepada anak-anak. Tekanan emosi akan berlaku kepada mangsa buli kerana mereka terpaksa melakukan sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan agar disukai, tidak diejek dan tidak dipukul oleh pembuli. Contoh kes buli yang dilakukan ialah mangsa dipaksa untuk memberi duit, dipaksa untuk merokok dan dipaksa untuk mengikut arahan pembuli. Kemurungan juga berlaku kepada setiap golongan umur, tetapi remaja adalah golongan yang paling terkesan kerana perubahan hormon menjadikan mereka lebih sensitif dan sedar akan pandangan yang orang terhadap mereka. Mutakhir ini, kes buli yang melibatkan remaja kian meningkat. Pembukaan semula sesi persekolahan secara tidak langsung memberi ruang kepada pembuli untuk mencari mangsa dan melepaskan gel mereka setelah lama berada di rumah. Menurut Dr. Muhammad Nakiyuddin Ahmad Azam, sejak 2 minggu kebelakangan ini, beberapa kes buli tular di media sosial banyak melibatkan remaja sekolah dan sekaligus menimbulkan kegusaran ramai. Kecederaan fizikal dan trauma yang dialami oleh mangsa buli cukup memberi dampak yang negatif kepada perkembangan mereka sepanjang hayat. Lebih merusikan lagi, perilaku pembuli ini boleh dijadikan satu petunjuk berlakunya krisis emosi dalam kalangan remaja. Selain itu, buli cyber juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemurungan. Menurut Kwon, buli cyber di internet dan media sosial adalah satu bentuk pembulian rakan sebaya yang unik yang juga memberi satu kebimbangan kesihatan mental yang berkembang dalam kalangan remaja. Buktinya, akses internet dan rakyat Malaysia seakan sebati sejak ledakan penggunaan pelbagai peranti digital dan platform maya yang mengisi segenap ruang kehidupan.
Dengan statistik penggunaan internet yang merangkumi 84.2% dalam kalangan populasi negara, media sosial adalah antara yang paling berkembang pesat. Tidak hairanlah kajian agensi antarabangsa Hootsuite melaporkan 86% dari rakyat negara ini ialah pengguna aktif media sosial. Realitinya, buli cyber bukan sahaja gejala asing, termasuk di negara ini. Lihat sahaja komen di media sosial. Pasti dengan mudah kita terbaca tulisan yang kurang enak dihemburkan tanpa segan silu. Apatah lagi apabila timbul isu kontroversi, ini diperkuat lagi dengan laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang menerima 6,598 aduan awam yang berhubung kekerasan dalam talian dari tahun 2020 hingga Julai 2021. Ini tidak termasuk ribuan kes lain yang tidak sampai ke pengetahuan pihak berkuasa. Buli cyber bukan sahaja memberikan kesan semasa kepada mangsa buli, tetapi turut memberi kesan jangka panjang kepada mereka yang terkesan. Tragedi mangsa mengalami tekanan hingga sebahagiannya mengambil nyawa sendiri. Ini termasuk dalam kisah pengguna TikTok yang menerima kecaman di media sosial miliknya sendiri akhirnya membawa kepada kes bunuh diri. Hal ini benar-benar menginsafkan kita bahawa kesan buruk buli cyber tidak boleh dipandang remeh. Ia mampu memberi kesan kepada individu dalam semua aspek terutama dari segi mental dan psikologi. Kajian juga menunjukkan kesan kepada mangsa termasuk peningkatan risiko mengalami kemurungan, keresahan melampau dan rasa terasing dan juga mengalami gejala fizikal seperti mudah sakit dan juga gejala mencederakan diri. Hampir daripada 40% mangsa yang melampaukan mengalami gejala kemurungan dan keresahan, manakala 1/3 daripada mangsa akan mengalami keinginan untuk mencederakan diri. Gangguan mental seperti kemurungan, keresahan dan serangan panik akan sentiasa menghantui diri mangsa buli cyber, seterusnya akan menjejaskan pelbagai fungsi hidup mangsa. Sekian daripada saya dan saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Wah, wah, wah. Sungguh terperinci ya penerangan panjang lebar yang disampaikan oleh saudari Adibah sebentar saja tadi. Terima kasih Adibah di atas penerangan tadi. Ingat ya, sidang penonton yang masih bersama kami dalam forum ini bahawa jagalah pergaulan anda walaupun sesama rakan sebaya supaya tidak terpengaruh atau terikut dengan rakan-rakan yang berperilaku buruk. Sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita teruskan lagi forum kita untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil bagi mengatasi kemurungan daripada terus menghantui kesihatan mental dalam generasi muda pada hari ini. Oleh itu, saya menjemput saudari Adibah untuk menerangkan secara lebih terperinci. Silakan Adibah. Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator atas soalan yang diberikan. Antara langkah untuk menangani masalah kemurungan ialah dengan meluahkan perasaan kepada orang yang kita percaya. Sebagai contoh, kita dapat meluahkan perasaan kepada rakan baik, guru, ibu bapa dan adik-beradik tentang masalah yang dihadapi. Dengan ini, masalah yang berasa murung dapat menghilangkan tekanan yang dialami dan berasa lega. Bagi mereka yang mendengar masalah orang yang kemurungan, haruslah memberi nasihat dan sokongan moral, malah mereka tidak seharusnya menjadi mulut tempayan. Oleh itu, dengan langkah ini, orang yang mengalami kemurungan dapat dikurangkan. Di samping itu juga, kita boleh mencegah kemurungan dengan bergaul dengan rakan-rakan yang positif di sekolah. Hal ini berlaku demikian kerana rakan-rakan yang positif boleh menerima luahan positif maupun negatif di antara misalnya, apabila kita luahkan perasaan pada rakan, mereka dapat pandangan dan sokongan yang positif.
Kesannya, pandangan dan sokongan dapat membina keyakinan diri untuk menghadapi masalah pada masa hadapan. Justifikasinya, kita memerlukan seseorang yang dipercayai untuk meluahkan perasaan. Jelaslah bahawa meluahkan perasaan pada rakan boleh mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan penyakit tidak lagi disaksikan sebagai penyakit yang tidak boleh diubati kerana hanya jauhari yang mengenal madikam. Seterusnya, kita perlu melakukan aktiviti senaman untuk menangani kemurungan. Hal ini disebabkan oleh bersenam dapat menyihatkan tubuh badan dari segi fizikal dan juga mental. Hal ini berlaku apabila seseorang itu bersenam selama 30 minit sehari. Natijahnya, senam seseorang itu akan mempunyai banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian dengan lebih bermotivasi kerana kalau tidak dipecahkan ruyukan, sesungguhnya lakukan senaman menangani diri daripada masalah kemurungan. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Sungguh mendalam ya perkongsian yang dikongsikan oleh saudari Adibah sebentar saja tadi. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita teruskan lagi forum kita untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil bagi mengatasi kemurungan daripada terus-menerus menghantui kesihatan mental dalam generasi muda pada hari ini. Oleh itu, saya menjemput saudari Aina bagi menerangkan secara lebih terperinci. Silakan Aina. Terima kasih saudara moderator. Soalan yang amat menarik daripada saudara moderator kita pada hari ini. Baiklah, Islam merupakan panduan yang berbeza dalam pemerihalan usaha mengatasi masalah kemurungan. Manusia secara fitrahnya dipengaruhi oleh unsur dalaman yang terdiri daripada perasaan, jiwa dan nafsu. Sekiranya unsur-unsur tersebut mengalami gangguan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatannya. Bijak pandai bidang agama menegaskan bahawa proses penyembuhan kemurungan dan masalah mental yang lain adalah secara kerohanian. Ia dapat dilihat sebagai alternatif terbaik untuk merawat penyakit-penyakit mental ini dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan solat, berzikir, berdoa, bermunajat serta melakukan amal makruf sebagaimana yang digariskan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, "Maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu." Surah Al-Baqarah ayat 152. Ini merupakan peringatan dan panduan bahawa andai kita sentiasa ingat dan membesarkan keesaan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita sepanjang masa. Begitu juga dengan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salawat." Dengan sabar dan salat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini adalah isyarat jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dan melindungi kita sebagai hamba-Nya mengatasi sebarang permasalahan termasuk masalah mental dan kemurungan dengan syarat kita berusaha dan berdoa dengan penuh kesabaran dan tidak sesekali culas melaksanakan solat. Selain itu, antara panduan yang boleh digunakan sebagai terapi jiwa menggunakan pendekatan Islam adalah dengan mengamalkan bacaan Al-Quran, berwuduk dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW sebagai satu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus mengingatkan diri akan kematian dan balasan di akhirat kelak. Islam menggalakkan umatnya supaya menjadi generasi yang cergas, cerdas dan bersemangat untuk menghadapi cabaran kehidupan yang sememangnya menekankan emosi dan jiwa. Islam juga menyarankan melalui panduan sunnah Rasulullah SAW yang sangat banyak dalam hal pembentukan silaturahim dan hubungan sosial yang baik dalam masyarakat.
Kera sumbang adalah terma dan petunjuk kepada kecenderungan penyakit mental di mana kurangnya asimilasi, komunikasi dan perkongsian aspirasi bersama pihak lain secara kolektif. Ia seterusnya akan membawa kepada sikap suka menyimpan dan memendam rasa tanpa mendapatkan bantuan dan pandangan pihak lain dalam merungkaikan kekusutan masalah dan pemikiran, sedangkan Al-Imam Nawawi menegaskan agar sesiapa yang menghadapi masalah berbincanglah mengenainya dengan sesiapa yang dipercayai, sama ada dari aspek agamanya, pengalamannya, kecerdikannya, kebijaksanaannya, kewarakannya serta ketulusannya. Maka benarlah kata-kata saudari Adibah bahawa setiap masalah atau kecelaruan emosi perlu diceritakan atau diluahkan kepada sesiapa sahaja yang dipercayai agar dapat mendapatkan ketenangan jiwa. Secara tidak langsung, hubungan silaturahim dapat dibentuk dalam masa yang sama. Kesimpulannya, walau sebesar mana pun masalah atau kesukaran yang menyumbang kepada tekanan, perasaan dan kemurungan, kita perlu sedar bahawa ianya boleh dihadapi dengan jayanya jika tindak tanduk kita menepati syariat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang bermaksud, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi dirodai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Jika hati dan pemikiran kita sentiasa bersandarkan kepada sifat tawaduk, yakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diri kita akan diberi petunjuk dan hidayahnya dalam menangani segala tekanan dan kemurungan tersebut. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian saya buat kali ini. Saya berharap agar kita dapat mengambil input-input yang berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita bagi mengatasi dan mencegah penyakit kemurungan ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih di atas perkongsian yang sungguh padat dan tepat yang telah diberikan oleh saudari Aina sebentar sahaja tadi. Sidang hadirin sekalian, saya harap hadirin boleh mengaplikasikan langkah-langkah atau cara bagi mengatasi kemurungan dalam kehidupan seharian, kerana kemurungan boleh datang kepada sesiapa sahaja, tidak kira umur ataupun jantina. Daripada perkongsian yang diberikan oleh saudari Adibah dan juga saudari Aina tadi dapat kita amalkan, iaitu dengan melepaskan kemurungan kita melalui cara menceritakan isi hati kita kepada orang yang dipercayai. Amalan ini betul-betul mujarab ya tuan-tuan, puan-puan, kerana saya sendiri pernah mengamalkan amalan tersebut sewaktu saya mendapat tekanan emosi sewaktu remaja dahulu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, iaitu saudari Aina dan saudari Adibah, dengan menggunakan kepakaran mereka untuk melakukan perkongsian di dalam forum ilmiah kita pada hari ini. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton-penonton sekalian yang sudi bersama kita untuk menjayakan forum ilmiah pada pagi ini. Saya akhiri forum kita dengan sebuah pantun. Berakhir sudah forum kita, moga bersua di minggu hadapan. Andai ada tersasul bab kata, salah silap mohon dimaafkan. Sekian, itu sahaja forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.